Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama diberi Nurul Ain Syakira binti Alatin memegang kad metrik BA 19110963. Di sini saya akan menerangkan serba sedikit tentang syarikat kami, iaitu The Mandax. The Mandax adalah syarikat yang ditubuhkan oleh 6 rakan kongsi. Diberi nama The Mandax kerana pemilik syarikat kesemuanya wanita dan mereka memilih untuk meletakkan nama The Mandax untuk syarikat mereka. Syarikat ini telah mengeluarkan satu produk yang diberi nama Kokoja. Kokoja yang mempunyai berbagai jenis perisa seperti KitKat, Oreo, M&M dan banyak lagi. Syarikat ini ditubuhkan untuk merealisasikan impian orang luar sana untuk memakan makanan yang viral tapi dengan harga yang murah. Syarikat kami telah menggunakan beberapa cara untuk mempromosikan produk kami melalui media massa seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan banyak lagi. Syarikat kami telah mengadakan jualan secara live di Facebook rasmi kami, iaitu Facebook The Mandax. Live tersebut telah membuktikan bahawa penjualan produk kami, iaitu Kokoja, meningkat. Permintaan meningkat kerana kami telah memberi promosi kepada pelanggan kami dengan belian balang besar melebihi 2 balang. Kami akan memberi percuma seperti memberi ekstra topping ataupun memberi Kokoja balang bersaiz kecil kepada mereka. Dalam live juga kami memberi aktiviti kepada pelanggan kami dengan menjawab soalan yang kami berikan dan kami memberi hadiah kepada mereka. Tujuan kami membuat live tersebut adalah untuk memperkenalkan lagi produk kami kepada orang luar dan menggalakkan mereka membeli produk kami. Itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih. Dan ini adalah organisasi chat dalam syarikat kami. Pengurus yaitu Laksmi Ong bertanggung jawab untuk menjalankan rancangan untuk syarikat di Mandax untuk setiap produk dan pengiraan untuk kos yang tertentu, merancang, memberi keutamaan dan menjadwalkan tugas, mengawal, berkomunikasi serta menyelesaikan masalah dalam projek. Timbalan setiausaha, seorang pakar yang terlibat dalam menghasilkan produk baru, menganalisis pasaran, mempromosikan produk dan membentuk keperluan untuk membentuk setiap produk. Dan setiausaha pula, selain mencatat segala keperluan dalam syarikat, setiausaha juga berperanan dalam perolehan bahan dan stok di bawah keadaan yang optimum untuk organisasi, yaitu adalah perkara utama yang dilakukan oleh setiausaha. Dan sebagai pegawai keuangan, pegawai ini berperanan dalam organisasi, mengurus dalam hal kes-kes kos keuangan yang melibatkan krisis-krisis. Pegawai operasi pula sangat berperanan dalam hal membangun dan strategi program. Persaingan pasaran yang tegar merupakan masalah yang sangat sulit. Selain itu, tugas utama pegawai operasi adalah untuk membangunkan konsep yang tepat kerana setiap matlamat dan peristiwa akan mencapai sesuatu tujuan. Yang terakhir adalah pegawai pemasaran, yang mana pegawai pemasaran ini bertanggung jawab dalam aktiviti komersial dan jualan produk syarikat. Untuk mengatur perjualan barangan, Leandra perlu tahu apa yang disukai oleh pengguna ataupun pelanggan dan produk yang sesuai untuk tren. Leandra juga bertanggung jawab dalam analisis statik dalam pasaran. Selamat sejahtera saya ucapkan. Saya Florina Leong. Saya akan membincangkan tentang bagaimana kami di Mandax Kokoja mempromosikan produk kami. Dan salah satu cara kami ialah melalui media sosial. Seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang ialah era digital di mana semua orang menggunakan
perniagaan secara atas talian untuk mempromosikan produk mereka. Dan The Mandak Cokojar juga mempunyai 3 kaedah, yaitu kaedah yang pertama melalui Facebook, di mana penjualan dalam talian biasanya menggunakan ciri halaman Facebook untuk mempromosikan berbagai produk yang mereka jual di internet. Dan langkah pertama kami adalah membuat halaman Facebook atau Facebook page untuk perniagaan penjualan dalam talian kami. Selain halaman Facebook kami juga membuat beberapa grup di mana isinya menjadikan fokus pembincangan tentang topik tertentu yang sangat berkaitan dengan produk yang kami jual itu. Cokojar. Dalam masa yang sama, The Mandak Cokojar juga membuat live ataupun siaran langsung di halaman Facebook kami. Semasa live ini juga proses mempromosikan produk kami juga dapat dilaksanakan secara tidak langsung. Dan media yang kedua kami gunakan ialah Instagram. Media sosial Instagram ini berasaskan gambar dan video yang pendek. Ini sangat berkesan untuk menarik perhatian penggunanya dalam menggunakan gambar dan video yang unik. Halaman inilah yang teknik The Mandak Cokojar gunakan di Instagram sebagai salah satu teknik untuk mempromosikan produk kami melalui Instagram. Dan seperti yang kita tahu, Instagram juga mempunyai page siaran langsung dan dapat dilihat oleh orang ramai yang mengikuti Instagram kami, yaitu di Mandak Cokojar. Maka dengan ini kami dapat mempromosikan produk kami juga melalui Instagram. Dan media yang ketiga kami gunakan ialah media YouTube, di mana setiap orang yang menggunakan internet secara aktif mengetahui tentang YouTube. Media sosial berasaskan video ini terbukti sangat berkesan untuk menjual secara dalam talian. Inilah sebabnya mengapa kami The Mandak Cokojar juga mengatakan YouTube adalah sangat berkesan untuk menjual secara atas talian. Tetapi bagi peniaga dalam talian kecil, penggunaan YouTube dan kaedah ini untuk menjual dalam talian haruslah kerap dilakukan. Tidak terlalu sukar untuk membuat video untuk dijual secara atas talian. Kita boleh gunakan kamera pintar dan memuat naik video tersebut di YouTube. Sekian saja itu daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Linda Jikripius, memegang kad matriks BA 1911096 dan mengambil kursus sejarah HE24. Dalam video ini saya akan menerangkan ataupun membentangkan tentang pencapaian syarikat The Mandak Cokojar. Pencapaian daripada syarikat kami boleh dilihat melalui 3 aplikasi yang kami gunakan untuk mempromosikan produk keluaran syarikat kami, yaitu pertama Facebook, kedua Instagram, dan ketiga WhatsApp. Bagi Facebook, syarikat The Mandak mempunyai pengikut sebanyak 57 orang dan 53 like. Manakala iklan serta promosi yang kami muat naik mendapat sukaan, kongsi penonton serta dicapai dalam angka 200 ke 500. Selain itu, kami juga membuat promosi secara langsung melalui Facebook page The Mandak, di mana melalui siaran langsung yang kami lakukan terdapat ramai sambutan. Misalnya, penonton bagi promosi secara langsung kami berjumlah 212 penonton, manakala jumlah sukaan bagi siaran langsung The Mandak sebanyak 20 sukaan, komen 214, dan orang mencapai siaran langsung tersebut sebanyak 512. Pasca pertunangan sebanyak 261 dan klik puatan bagi link yang kami sebarkan sebanyak 55 orang. Seterusnya, bagi Instagram, jumlah pengikut bagi syarikat The Mandak adalah 50 pengikut dan 15 orang jumlah syarikat The Mandak ikuti. Melalui sukaan, kongsi serta tontonan daripada setiap siaran yang kami perolehi, masing-masing siaran yang kami siarkan mencapai angka 50, 80 sehingga 100. Seterusnya, pencapaian melalui Instagram juga amat kurang memberangsangkan karena syarikat kami kurang membuat pengiklanan serta siaran melalui Instagram. Syarikat kami lebih tertumpu kepada Facebook karena pengguna bagi aplikasi Facebook lebih ramai berbanding dengan pengguna aplikasi Instagram.
Seterusnya, aplikasi yang ketiga yaitu WhatsApp. Jumlah pesanan yang kami perolehi daripada aplikasi ini adalah sebanyak 300 orang, termasuk yang bertanyakan tentang produk syarikat kami. Tidak lupa juga aplikasi WhatsApp dapat membuat siaran melalui status, di mana jumlah penonton bagi siaran syarikat kami yang kami siarkan berjumlah 101.000 penonton, di mana jumlah penonton ini dihitung mengikut hari serta pekerja yang akan menyiarkan ataupun membuat siaran di aplikasi WhatsApp masing-masing. Aplikasi WhatsApp mendapat ramai penonton kerana syarikat The Mandax mengarahkan setiap pekerjanya untuk membuat siaran serta membuat siaran setiap hari bagi meningkatkan jualan produk syarikat. Oleh itu, pencapaian syarikat The Mandax boleh diperolehi melalui 3 aplikasi ini. Hai, saya Nur Wahidah binti Abdul Rahim yang memegang kad matrik BA 19110871. Okey, hari ini saya akan membentangkan keuntungan jualan syarikat yang telah kami perolehi. Keuntungan jualan ini berdasarkan dari tarikh 1 April hingga 1 Mei, iaitu 4 peringkat. Pada peringkat pertama, jualan kami telah mencatat sebanyak RM49 dari 1 April hingga 8 April. Manakala peringkat kedua, 9 April hingga 16 April, keuntungan syarikat kami telah meningkat sebanyak RM196. Pada peringkat ketiga pula, 17 April hingga 24 April, keuntungan jualan syarikat kami sebanyak RM240. Peringkat keempat pula adalah sebanyak 330, iaitu pada 25 April hingga 1 Mei. Dan jumlah keuntungan syarikat kami adalah sebanyak RM815. Hal ini kerana objektif perniagaan kami adalah untuk memfokuskan kepada pengurangan kos sebanyak yang mungkin. Kami telah mengurangkan kos dalam membeli bahan-bahan untuk membuat cokoja seperti bahan mentah dan bahan kering. Kos penghantaran juga dikurangkan. Kami juga tidak mengambil cokoja secara borong kerana ini memakan kos yang banyak untuk membuat tempahan cokoja dan kos untuk penghantaran cokoja. Sebaliknya, kami telah membuat sendiri cokoja The Mandax kerana ia bukan sahaja dapat mengurangkan kos tapi juga menjimatkan masa kerana penghantaran cokoja dari ejen sekurang-kurangnya memerlukan masa sebanyak 2 hingga 3 minggu. Okey, ini saja dari saya. Sekian, terima kasih.